Jelas, Dr. Mas. Alright, okay. So settle Kita boleh terus lah Kita ada 1 jam lebih kurang. This one yang hari ni ialah untuk kita punya hands on. Kalau ada PTJ yang ada problem. Okay, dalam pengurusan teras 3 especially. So kami bagi tricks, tips dan sebagainya yang kalau dapat membantu kawan-kawan untuk tambahkan dokumen dalam kita punya pengumpulan teras 3. Okay. Okey, Assalamualaikum. Sebelum tu saya mulakan dengan lebih tenang sikit lah. Okey, di waktu-waktu petang ni. Okey, so basically untuk hari ni kita punya intention memang hanyalah untuk troubleshoot rakan-rakan daripada PTJ. Okey, sekiranya ada permasalahan dan seterusnya kita cuba tolong kawan-kawan yang lain share information dan sebagainya macam mana nak dapatkan data yang lebih banyak untuk kita punya PTJ kita jadi cantik dia punya program. Di samping cantik lebih berertilah. Okey. Bersama-sama saya kita punya sekretariat Teras 3 kami daripada SECMA dan satu lagi dari COIC ada bersama kita Encik Usaini. Okey, Encik Usaini ni rapat betul lah dengan Maira. Jadi kita tie sama-sama macam mana kita nak buat kerja yang berimpak dan kita tak penat tapi kita punya program tu dapat lebih sustainable. Sustainable macam itulah dia punya idea. Okay, so basically hari ni saya nak sentuh yang memang betul-betul hands on. Yang pertama overview, and then saya nak sebab banyak yang saya dapati ramai orang tanya macam mana kita nak buat reporting measurement impact tu, kan measurement index, tapi kebanyakannya macam nampak sangat constricting kepada konsep pre and post questionnaire macam tu yang dirasakan benda tu jadi macam kita kata barrier yang banyak di kalangan kawan-kawan lah. Okey, tapi sebenarnya benda tu bukannya pre and post tu sahaja. Kadang-kadang ada lagi indikator yang kita boleh guna pakai. Okey. Tapi to be safe nanti kami sharekan bersamalah pre and post supaya kawan-kawan boleh dapat kita boleh kata a pushing factor, tak susah sangat nak buat tapi boleh buat selepas ni bergantung macam saya nak kata yang saya share hari ni bukannya guna pakai 100%, bukannya untuk standardize tak, tapinya untuk membantu kawan-kawan mudahkan sedikit kerja. Sebabnya saya tahu tukang yang mengumpul data ni, especially kalau di school, timbalan dekan dan sebagainya, di PTJ mungkin AR dan sebagainya. So mereka-mereka ni orang-orang ni yang akan strategize dan pada masa yang sama yang akan selalu ditanya oleh kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang kita nak tolong buatkan pun tak sempat dan sebagainya. So kami bagi beberapa cara ni so that senang sikit you guys nak jawab dengan kawan-kawan dengan tak payah fikir banyak sangat kan. Okay. And then yang ketiga tu kita akan tengok macam mana CUIC contohnya buat satu program yang dapat kill a lot of birds at one go. Macam tu. So saya bagi satu contoh dan at the same time saya bagi satu lagi contoh bagaimana tim daripada IPIS buat program yang nampak very good. Okay, tapi dia tak dapat nak kill high impact program yang CUIC perlukan tapi still boleh buat reporting di beberapa indikator lain. Dan pada masa yang sama kalau dia tambah sikit je lagi elemen, dia akan terus dapat capture semua PI-PI yang terlibat di kalangan the whole teras 3. So nanti saya tunjukkan dua difference ni lah. Kan? Okay, so macam tu lah. Dan yang last kali, how to measure impact tu, yang saya notice kebanyakannya tengok ke arah peningkatan knowledge. Jadi kami sediakan satu contoh pre and post question so that you guys boleh guna pakai. Tak nak bagi kredit kat kami pun tak apa. Asalkan benda tu jalan. So yang pentingnya ambil elemen-elemen, kalau nak tambah baik elemen bergantung kepada sesuaian konten program delivery pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Okay. So macam tu lah. Okay. So saya mula terus lah. Boleh saya mula terus ke macam nampak tak sempat bernafas ni? Boleh lah Okay. Boleh Saya assume tak ada sebarang uh, 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 feedback. Okay. Ada feedback. Tu okay, kira okey lah. Okay, so cara nak senang untuk kita highlight konsep impact dengan high impact dengan low impact, simple je. High impact
kita bagi orang, kita ajar orang makan ikan, kita ajar orang tangkap ikan, low impact kita beri orang ikan. Itu je dia punya konsep. Cumanya macam mana kita nak bagi tahu yang program kita tu kita beri orang, kita ajar orang tangkap ikan, yang tu je yang dia punya tricky part. Itu yang dimaksudkan dengan konsep measurement dan sebagainya. Tapi dia punya base dia, asas dia itu sahaja. Okay, so basically dia punya yang lebih tinggi lagi, contohnya kalau high impact tu kita kata ada elemen transfer of knowledge. Kan ada elemen transfer of knowledge. Kalau low impact tu dia hanyalah spirit dia sahaja. Spirit dia contohnya volunteerism, gotong royong dan sebagainya. Okay, bukannya kita nak katakan gotong royong volunteerism tu tak elok, bukan. Kita tak kata low impact program tu tak sesuai untuk dijalankan, bukan. Kan cumanya kita nak kata di samping kita buat low impact program, contoh macam collection bubur Ashura dan bagi kepada komuniti setempat contohnya. Sebab tu memang literally kita bagi orang makan ikan. Tapi binatang je sahaja berbeza kan, alright. Tapi benda tu kita perlu juga sebab kita gunakan konsep fardu kifayah dan sebagainya. Tapi dalam konteks kita nak dapatkan high impact program ialah atas kapasiti kita bukan sebagai komuniti setempat tapi kita sebagai komuniti universiti. Itu beza dia lah. Cuma program volunteer perlu juga. Cumanya tidak sebanyak program high impact. Kenapa? Sebab kita perlu bezakan konsep kita sebagai universiti dan konsep orang di luar sana sebagai NGO. Okey, macam itulah. Tak salah, cumanya kalau boleh cuba shiftkan program-program di universiti lebih bersifat ke arah high impact program. Begitulah alright. So seterusnya yang saya nak highlight di sini, okey, yang ni saya dapat daripada bengkel yang dibuat oleh Dr. Johari daripada UTM. Dr. Johari ni is a very prominent orang di UTM yang menggerakkan community outreach ni, okey, dan memang dia punya program-program Myra diorang memang banyak lah kan, bersifat 5 bintang dan sebagainya. Okay, so ini yang saya katakan konsep kita katakan macam mana kita nak jawab bila kita kata kita ajar orang makan ikan tu. Okay, macam mana kita nak jawab, betul ke kita ajar orang tangkap ikan instead of makan ikan. Okay, so cara nak jawab tu kita boleh guna some of these indicator. The increase of income, the improvement of safety and security. Okay, ni semua yang nampak, kalau nampak dia very tangible kan, dia very tangible kan. Kita boleh kira yang boleh dapat buat lower cost of living, contohnya speed improvement in learning, boosting productivity. These are some of the ni. Okay, so untuk kita selalunya kalau macam yang saya nampak kebanyakan program kita buat pre-post questionnaire tu ialah lebih merujuk kepada konsep knowledge. Kan konsep knowledge so konsep knowledge ni ini yang kita kecil-kecilkan lagi daripada kategori yang besar tadi. So kalau konsep of knowledge increment tu kita boleh kata the increase of yang tadi tu apa benda lah dia kata speed improvement in learning dan sebagainya. Contoh kita boleh kata perubahan dia kalau dulu orang macam sedih je masuk kelas math, selepas tu selepas 2-3 bulan selepas kita buat penetration engagement daripada segi contohlah math gamification, sebab saya orang math senang sikit nak buat relation on that. Tiba-tiba bila masuk kelas energi dia berbeza kan, so energi berbeza tu dapat dirasakan oleh guru, tapi at the same time macam mana kita nak measure kan. So itu ialah contoh-contoh the measurement of knowledge yang kita boleh tarik dalam konsep questionnaire dan sebagainya. Okey, tapi kalau worst case scenario tak ada juga. Ada yang nak tanya ke apa-apa? Siti something? Okay, tak ada. Saya rasa tertekan. Okay, so saya boleh teruskan. Okay, so basically itulah the increment of knowledge, skills, attitude, aspiration, ekonomi dan teknologi. So basically kalau katakanlah contoh macam program di SMMTC, sebab tadi saya nampak Dr. Fuzah yang paling pertama masuk. Okay, so bila SMMTC, mungkin mereka akan buat contoh-contoh penetration kepada certain community yang melibatkan skills.
Okay, skills contohnya skill fotografi, alright, ataupun skill buat apps contohnya. So peningkatan skills tu kita boleh capture daripada satu, kita boleh buat questionnaire, tak ada beza. Tapi satu lagi contohnya kalau daripada sekolah tu tak pernah ada orang masuk program SIGG yang kita akan buat bulan November ni. Tapi katakan Dr. Mahfuza, school dia buat disengagement dengan school ni, and then bulan 12 nanti dia boleh tarik daripada tak pernah ada orang masuk SIGG competition. Lepas daripada dia punya program, bulan 11 nanti ada 5 orang daripada tim sekolah tu masuk SIGG. Itu ialah indikator yang kita boleh nampak. Kan? So itu pun boleh dimasukkan dalam konsep the increment of kita kata perubahan yang berlaku pada kita punya delivery. Alright, tak semestinya pre-post dan buat report analysis. Kan, tapi as a start, kalau dah tak tahu nak buat macam mana pengiraan, buatlah pre-post tu dulu. Okay, at least kita boleh capture the increment of knowledge tu. Alright, dan sebagainya, attitude, aspiration, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Contoh kalau macam bahagian school daripada social work dan sebagainya, mungkin boleh go for attitude. Masa tu yang Dr. Johari ni dia explain tentang ada program yang dibuat untuk um, apa yang dia share last time yang to me is a very impactful program. Program yang dibuat kepada anak-anak pelacur. Kan, sebab dia kata ya dia nak menggambarkan tak semestinya program high impact bersifat berskala besar. Contohnya bukan semestinya kita buat benda-benda program yang kita panggil satu kampung 100-200 orang dan kita boleh highlight dia sebagai skala besar. Untuk kes-kes yang macam tadi, program yang bersifat contohnya mengajar ngaji kepada anak-anak pelacur, okey? Tak ramai orang yang nak masuk dalam program ni kan? Sebab dia ialah lower skill in social level, kan? So tak ramai orang nak highlight dan nak masuk dalam kita panggil sosio function dalam kita punya community. So untuk tarik ni, walaupun katakan this kind of program dapat cater untuk 3 hingga 5 orang sahaja, tapi the improvement of the level of absorbing of knowledge from the moral side, for example, itu yang dia dapat capture walaupun 3 hingga 5 orang tu untuk certain cases that can also be considered as high impact program. Kan, cuma macam mana kita nak buat the measurement tu, maybe kita boleh translate measurement tu kepada qualitative measurement pun tak ada masalah. Okay, yang penting ialah kita take time untuk fikir macam mana cara kita nak capture this kind of impact tu. Okay, so that's the thing. For the time being ni ada apa-apa problem? Ataupun perlu penerangan yang lebih sebelum kita mula kepada straightforward info apa yang berlaku dekat UUM? Saya guna pakai 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, settle. Okay, so yang ni ialah kita terus guna pakai what is exactly happened daripada perspektif kami sebagai sekretariat. Alright. So kita tengok. Okay, ini ialah contoh kuarter 2. Okay, contoh kuarter 2 program khidmat community IPIS. Okay, yang ni dianjurkan oleh IPIS. Tajuk program ni ialah program khidmat community IPIS sempena Karnival Kumpulan KFK. Alright. So basically asal-asalnya program ni hanya dilaporkan kepada satu PI sahaja. Okey, program ni dilaporkan pada PI T3D3C1. Okey. And then asalnya lagi program ni hanya memberikan kami, saya tulis sebelah kanan ni sebab skrin saya sebelah kanan. Okey. Asalnya yang diberikan kepada kami ialah I think would be berita, kertas kerja dan poster. Berita, kertas kerja dan poster. Okay. So pada asalnya bila beri pada kami this kind of data, kita tak boleh masukkan dia dalam mana-mana PI sebab dia tak meliputi keperluan untuk high impact program.
Okey, dia tak meliputi so kami tanya balik kepada IPIS, ada tak laporan sedikit senarai kehadiran, dan yang paling penting ialah surat yang menunjukkan um, jemputan ataupun keinginan untuk bekerjasama membuat program daripada another kita panggil stakeholders daripada kita punya another partners. Okay. So bila semuanya telah dapat dipenuhi, okay, and then laporan khidmat tu pun tak susah sangat. Diorang sebenarnya dah ada dah some information. Mereka just masukkan apa-apa detail yang diperlukan, simple-simple je masukkan semula dan upload semula, and then kita terima. Dan awalnya mereka hanya laporkan this kind of activity pada T3, D3, C1 sahaja. Okay. Dan actually sebenarnya kami buat penyelarasan, kita masukkan aktiviti ini terus juga kepada T3, D3, C6 dan T3, D3, C9. Okay. Sebabnya kami melihat, kami di Sekma melihat kepada program apa kita kata bersifat environment kan, tapi sebenarnya environment yang diguna pakai tu, kalau semua lihat OD, sebenarnya OD tu melibatkan kepada SDG. Alright, environment tu bermaksud ialah global concept of the sustainable of the environment. Bukannya environment tu dia macam habitat, dia bukannya environment yang merujuk kepada green semata-mata. Dia ialah SDG ialah menyeluruh kepada peningkatan apa tu kita panggil kemandirian penduduk, how best we are able to capture the improvement of the community dan sebagainya. Sebab SDG tu lebih meluas daripada SDG 1 hingga SDG 17, right? So basically bila kita nampak this kind of activity, sebenarnya dia tie juga, dia boleh report kepada T3 D1 C1, T3 D1 C2 dan T3 D1 C3. Sebab tu kalau you guys rasa rajin-rajin sikit, flip through dekat bahagian space and then cuba tengok satu program. Selalunya kalau nak bagi contoh paling utama untuk program-program yang bersifat high impact, boleh gunakan COIC sebagai indikator. Setma pun boleh lah juga kan. Tapi COIC sebab nak mapping kepada Myra kan. Alright. So boleh gunakan satu indicator and then play around from that angle. Okay. So basically kadang-kadang ada PTJ yang kami nampak hanya report satu program kepada satu PI sahaja. Kan selalunya last time kita yang try cuba untuk tolong PTJ untuk tarik. Cumanya kita kena faham juga, kadang-kadang ada yang terlepas pandang sebab staff pun tak adalah ramai. Staff CUIC pun tak ramai. So kita tak boleh, mungkin ada yang terlepas pandang. So harap-harapnya dengan this kind of semua orang cuba cari, biar kita letak di tempat yang banyak tapi kita kena buang daripada kita tertinggal satu program dan kita losing out on one of the PI yang sebenarnya kita buat. Okay. Dan itu contohnya. So contohnya untuk yang program IPIS ni, dia try untuk report di T3D1C1, yang ni ialah high impact Myra yang diselia pakai oleh COIC, tapi dia tak dapat dimasukkan sebabnya ada beberapa komponen yang tak dipenuhi. Yang tu yang saya letak warna merah tu. Maksud saya macam mana? Maksud saya kalaulah school fokus kepada OD pertama T3D1C1, cuba penuhi keseluruhan keperluan di T3C1 D1C1, sebenarnya satu program ni akan dapat memberikan data kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kepada 6 PI-PI di teras 3. Yang tu yang saya kata kalau boleh kita play smart on this. Alright, kita play smart. Satu contoh praktikal program high impact ni, CUIC ni, yang ni saya minta Encik Usani tolong ceritakan macam mana dia buat supaya dia buat satu program tapi dia dapat jadikan banyak program, padahal program dia satu je. Tapi dia jadikan banyak program dan dapat memenuhi banyak PI dan akan diguna pakai untuk reporting kepada Myra nanti. Melibatkan multiple community, buat different reporting. Okay, Encik Us, ready dah? Ya, boleh Doktor.
Alright, Mas Cik Us. Mita, boleh nak tanya Ya. sikit soalan yang Oh, ya, ya. sebelum tu punya slide tu. Okey. Definition yang high impact program tu, evidence. Apa evidence yang checklist yang sepatutnya yang kena ada? Adakah yang ada di senarai tu yang ada lebih kurang apa? 7 tu. Bila disenaraikan 7 tu, kita boleh consider dia sebagai high impact program. Boleh bagi Boleh. tak checklist dia? Paperwork, poster lagi apa lagi yang berkaitan tu? Okey, untuk yang pertama ni, nanti Encik Us akan ceritakan sebab Encik Us sebenarnya dah selalu bagi kepada email kita yang Hmm. keperluan untuk Myra. Okey, tapi yang paling nak senang, bila kita Hmm. masukkan, yang penting kita kena ada paperwork. Sebab Okay. semua program perlu ada paperwork. And then kita perlu ada berita untuk menunjukkan program tu berjalan dengan sedikit gambar lah untuk tunjuk-tunjuk. Poster, kalau boleh poster tu masukkanlah elemen-elemen SDG dan apa-apa elemen yang boleh dilakukan. Tapi yang paling penting yang selalu orang susah nak dapat ialah tiga benda ni. Tapi yang tu yang kena be careful dengan kena ingat semasa perjalanan whatever transfer of technology, transfer of knowledge ni, satu senarai kehadiran. Sebab selalu senarai kehadiran ni bila dah habis program orang akan terkial-kial untuk dapatkan balik. Okay, so better be very sure on that, senarai kehadiran. And then yang susah juga ialah surat kerjasama daripada kita punya stakeholders. Sebab bila kita tak ada surat kerjasama, kita hanya ada tulisan dengan kerjasama katakan JPN, tapi kita tak dapat surat kerjasama tu, dia susah nak dikira sebagai evidence. Macam itulah, yang tu yang saya nampak banyak yang susah nak dapat that kind of surat tu. Dengan senarai kehadiran. And then last sekali yang laporan khidmat tu ialah untuk capture kita punya evidence on pre-post assessment tu. Tu sahaja mostly. Okay, boleh? Boleh eh? Boleh eh, Dr. Kamarul? Okay. Okay, boleh. Alright, settle. Okay, Hus. Okey, terima kasih Dr. Mas daripada Pengarah Setma dan semua yang berusaha Prof, Doktor-doktor, pengarah-pengarah, TD, AR, kawan-kawan semua. Okey, sebenarnya Dr. Mas dah cover semua dah, banyak dah cover. Cuma saya nak bincang di sini, kalau tengok plan strategik, saya macam mana saya cakap selalu lah. Kita lebih suka, yang saya punya strategi, saya hit for the PI yang C2. C2 iaitu Myra. Sebab Myra is highest requirement lah. Tapi macam mana last month Dr. Mas yang kita meeting kita bengkel di EDC. Untuk tahun depan, kita ada propose kepada BPK. Kalau boleh kita nak buang beberapa PI. Jadi mana kata kita pakai yang satu PI saja, iaitu yang Myra punya tu yang 60 projek Myra tu. Tetapi agenda tu kita masukkan. Contoh agenda di bawah tu agenda Myra, Setara, QS ranking dan juga ni lah. Jadi kita boleh pakai. Jadi tak payah yang banyak-banyak sebab kita boleh hit once you hit the Myra punya requirement, yang lain semua kita boleh hit. Jadi kita boleh buang 3 part PI lah. Jadi tu cuma kita akan tambahan dari segi OD lah. Mungkin Myra hanya perlukan pre-post betul, tapi dalam Myra tidak menyatakan nak logo SDG. Jadi kita tambah di situ logo SDG. Jadi beberapa benda yang kita boleh tambah di situ. Jadi kita buat satu PI boleh cover semua agenda-agenda yang diminta oleh universiti lah. Yang tu kita dah propose pada BPK, mungkin akan dibincangkan di Penang ni, di bengkel minggu depan, saya tak pastilah. Okey, untuk projek yang CUSC buat, baru-baru ni tak barulah bulan 4, bulan 5 lah, kita buat di Tadika Kemas. Projek ni kita buat di 5 tadika, iaitu tadika di sekitar Changle lah. Jadi yang first mula kita kalau tengok yang Myra punya hasrat adalah kita macam mana kita nak uh, selesaikan masalah komuniti. Jadi bila kita bincang dengan pihak Kemas, Tadika Kemas, jadi Tadika Kemas ni dia punya masalah dia adalah dari segi nak buat pembelajaran mengenai
green campus, green tentang environment tu. Jadi daripada situ kita pick up dia punya permasalahan tu dan kita buat projek. Jadi kita tengok masalah daripada tadika dan kita jumpa dengan pegawai Jabatan Alam Sekitar. Sebab Jabatan Alam Sekitar pun dia ada modul untuk ada penerangan kepada masyarakat lah tentang alam sekitar. Jadi dari segitu, jadi kita buatlah projek. Kita jemput buat kerjasama dengan JP, Tadika Kemas dan juga Jabatan Alam Sekitar untuk buat projek di 5 tadika yang berbeza, iaitu jadi di situ dah jadi 5 komuniti dah kita cover, bukan cuma satu. Jadi dari situ kita dah cover. Sebab kalau tengok dari segi requirement yang Setmore punya, yang UI Green, dia nak 3 stakeholder, iaitu UEM, kalau yang projek saya ni UEM, Tadika Kemas dan JS. Selalunya PTJ akan buat 2 saja, iaitu UEM iaitu PTJ dengan projek kampung lah. Jadi tak ada third party lagi, satu lagi. Jadi di situ dah tak boleh cover untuk yang Setmore punya requirement lah. Jadi kami buat satu lagi kerjasama dengan JS. Jadi kita boleh tiga entiti lah untuk buat untuk mencapai KPI tu. Jadi dari situ kita buat projek. Kita buat first kita buat dapatkan data lah. Kita pergi survey, kita pergi jumpa di 5 tadika, kita dapatkan data dan balik itu kita buat projek lah. Jadi kita pergi ke tadika bersama JS, Jabatan Alam Sekitar. Kita bagi penerangan berkaitan dengan green, apa semua, pencemaran, apa semua tu. Jadi kita test budak-budak student, pelajar tu dengan questionnaire. Jadi kalau kita tengok macam mana kita nak test pelajar tadika yang mungkin ada setengah tahu baca, yang tak boleh baca lagi. Jadi kita buat questionnaire yang bergambar. Contoh questionnaire pencemaran pembakaran terbuka, adakah baik atau tidak baik. Jadi kalau baik dia tanda baik, kalau tak baik dia pangkah macam itulah. Jadi dari itu kita test dan kita tengok, kita kumpul dia questionnaire tu, kita buat analisis. Jadi kita dapat dia punya result dia lah. Jadi kita juga mengajak, kita ada CUIC dan juga JS juga mengajak budak-budak ni macam mana nak tanam pokok. Jadi dari situ dia timbul minat untuk lebih kepada penjagaan alam sekitar lah. Jadi selepas projek itu kita balik buat analisis dan kita CUIC dan JS pergi lagi 2 kali selepas tu untuk test. Tengok sekali lagi, kita bagi pengajar, kita bincang, buat taklimat sikit dan kita test lagi. Jadi dari situ kita tengok ada peningkatan daripada kita peningkatan dari segi pemahaman apa yang kita ajar sebelum tu. Jadi dari situ kita punya Myra tu setakat tu boleh 3 star lah. Jadi dari segi high impact tu baru 3 star. Kalau kata 5 star adalah pelajar tadika tu dia boleh mencerita kepada orang lain macam mana untuk penjagaan alam sekitar. Jadi setakat yang CUIC ni kita baru setakat 3 star. Sebab minimum requirement daripada Myra hanya untuk 3 star saja. So setakat tu dulu kot. Ada soalan kat sana? Okay, ada soalan tak dari yang lain? 5 second rule again. Dr. Mas, saya ada soalan. Ishabi dari STEM. Okay. Ya, betul. Okey, Cikgu Saini kan dia ada satu program becomes many and can hit many PIs and high impact. Bila dia kata boleh satu program boleh hit many PIs tu, siapa yang akan check dan identify PI mana yang kita boleh hit tu? Kita sendiri atau pihak CUIC boleh bantu? Okey, kalau boleh pihak PTJ lah akan ni. Tapi kami juga akan tengok kalau kata ada projek tu yang boleh masuk PM, kita akan tolong bantu masuk. Sebab selalunya kita akan ada email borang. Dan dari si borang tu dia dah ada OD, dah ada kriteria apa yang dimasukkan lah. Jadi PTJ school just isi dalam borang tu
dan cukup dia punya dia punya evidence, dan kita tengoklah. Dan kalau ada juga yang kalau kita tengok kalau ada yang boleh masuk ke PI lain, kita akan bantu masuk. Betul tu. Okay. Contohnya macam baru ni yang untuk kuarter kedua, actually SECMA punya bahagian ialah untuk bahagian environment. Tapi bila kita tengok-tengok macam kesian nampak banyak PTJ yang kurang kan dia punya values. So kami riki-riki dekat bahagian atas dimensi yang COIC jaga. So bila kita baca-baca tengok yang ni dia dah achieve dekat COIC punya kategori T3 D1 C1 lah contohnya. So kami tarik data tu untuk masukkan kepada data T3 D3 T3 D3 C1 contohnya. Itulah contohnya, tapi benda tu sayanglah kalau katakan ada yang kita tak perasan. That's why bila kita war-warkan tentang bila PTJ buat reporting, jangan tengok satu je. Cuba hit sebanyak mana pun sebab kita akan buat pemurnian di bahagian kami. It will be better untuk kita tak terima, kita kata macam ini dah banyak tak masuk ni, daripada langsung tak ada tapi sebenarnya ada yang kita boleh guna pakai dekat PI yang lain. Macam tu lah. Kalau boleh kita sama-sama lah tolong bantu, kami bantu juga, school pun kena bantu diri sendiri. Macam tu lah. Contoh macam yang SOIC, kalau yang saya tulis kat sini, satu program becomes many tu, maksud dia nama dia program kesedaran alam sekitar kan. Tadika dia 5 disekalikan, tapi bila COIC buat reporting, COIC buat menjadi 3 program berbeza. Betul tak? Ya, betul. Ya. So yang tu Kita buat report 5 report. 5 report berbeza. 5 report, ya. Community berbeza. Itu Ya. yang saya kata tak payah penat sebab kita punya effort sebenarnya sama je. Effort kita sekali tapi kita punya program jadi 5. Macam itulah. Kita tak tipu, cuma kita play smart. Macam itulah konsep dia. Okey, boleh? Cuma yang projek saya ni dia beza dia punya finding dah, dia punya pre and post lah. Sebab setiap tadika dia pre and post tak sama. Ada tadika tu dia punya tahap, dia pemahaman untuk projek itu berbeza. Itu yang berbezanya. Tapi dia punya komiti masih lagi komiti yang sama. Tetapi kalau kata nak tambah lagi projek, contoh macam contoh di tadika, saya ambil contoh tadika. Contoh saya buat dengan pelajar sekolah, pelajar tadika. Kalau kata school buat projek dengan tadika, dan juga dia boleh mengajak cikgu di situ. Jadi boleh jadi 2 projek dah di situ. Contoh cikgu tadika tu ada lebih kurang 7-8 orang lah kita. Jadi dia boleh hit dua KPI lah. Bukan sekadar buat dengan tadika, dengan cikgu. Dengan cikgu mungkin kita ajak cara penggunaan Excel ke apa dari sistem. Jadi kita pergi satu tempat, tarikh yang sama tetapi projek yang berbeza. Jadi report buat 2 report yang berbeza. Boleh macam tu. Boleh? Assalamualaikum Tuan Husaini. Ya. Zaim. Ya. SOG. Ya, apa? Apa ni nak tanya, macam tadi bagi tahu bila kita buat program, lepas tu ada impact dari segi macam cikgu, maksud saya kita punya ni lah, Ya. audience lah kan. Ya. Kalau kata kita punya program ni, kemudian kita boleh bagi impact macam kita buat program dengan student, pelajar sekolah kan. Okey. Lepas tu dia orang boleh buat macam dokumentari, macam dokumentari lah, macam contoh Majalah 3 buat macam tu lah kan. Ya. Kita ambil program. Itu pun dikira ke macam mana? Itu dikira. Memang cantik lah tu evidence tu. Yang tu dah dikira. So kita boleh boleh. compile dan submit lah macam tu? Boleh. Yang tu dah dikira 5 star lah tu. Sebab kita dah ajak transfer knowledge dah berlaku, dan budak tu faham, dan budak tu boleh buat yang tu 4 star, sorry bos. Yang tu dah 4 star kalau kata budak tu boleh mengajak pada kawan lain, boleh buat dokumentari tu jadi 5 star. Boleh. Reporting nanti kita bantu buat. Termasuk student kita jugalah yang involved? Student kita boleh. Boleh juga? Student kita boleh. Tapi komiti tu kena komiti luar, bos. Terima kasih. Ya, komiti kalau ikut Maira punya requirement, komiti minimum komiti ada 10 orang. Okey. Ya.
Okey, baik. Ah, Terima kasih. cuma kan satu lagi yang minimum 10 orang tu, kita boleh juga ribat kalau katakan macam yang saya bagi contoh tadi. Komuniti yang memang terpinggir ni, yang tu kita boleh, yang tu nanti kena jawab lah kan. Tapi kita boleh, sebab yang Dr. Johari ni memang one of the kerja yang dia buat tu memang contoh golongan gelandangan, so dia tak boleh nak buat dalam kategori yang lebih daripada 10 orang kan sebab dia tak efektif, tapi dia akan still boleh justify dekat kementerian. Ya. Assalamualaikum Doktor. Ayo, Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya macam di UTLC, kami ada buat macam satu program, 3 program training lah dengan pihak tim Unisham. So, yang tu boleh diambil kira tak Doktor? Sangat boleh. Kalau dengan tim Indonesia pun boleh sebab dia ialah komuniti luar. Okay. Okey, kalau untuk Maira, kalau kata Maira simple ya. Apa juga projek, bengkel, seminar, talk memang tak terima. Oh, Maira Maira Oh. tak terima. Jadi saya cakap kalau untuk Maira tak payahlah buat. Kalau kita hantar pun submit, Maira akan reject. Jadi kita buat projek komuniti. Sebab macam saya selalu cerita lah. Masa saya kena audit, dia kata simple je. Kalau kata kita projek tu banking kita boleh terima, kita pergi ambil dekat unit latihan. Boleh kita report. Jadi dia nak projek komuniti. Jadi sebab kalau buat banking seminar tu dia hanya one off. 2 jam, 3 jam. Dia nak at least kurangnya projek tu dalam 2 bulan, 9 lebih macam tu lah. Jadi kita boleh dari segi reporting kita boleh buatlah reporting. Tapi kalau seminar, talk, apa semua webex lah, saya tak payahlah ni. Oh, kalau macam bengkel ni pun tak boleh lah. Tak boleh, ya. Minta maaf. Tapi Izat, Tapi untuk PI lain boleh. Ada PI boleh. PI untuk Maira yang mana kalau tengok agenda Maira memang tak boleh. Oh. Ya. Saya beri contoh. Macam C2 ni memang tak boleh. Dia ada projek yang boleh terima lah. tapi untuk T3, D3, C1 Ya, dan boleh yang terima. lain tu boleh lagi. Boleh terima, ya. So buat je reporting. Cumanya kalau boleh yang bengkel tu, bila kita buat dengan Unisham contohnya, cuba cari satu lagi partners untuk at least kita dapat yang 3 stakeholders tu. Kalau boleh lah. Partner maksud Doktor kalau Contoh kalau macam Unisham dengan siapa lagi. Sebab macam kerjasama tu. Contoh dia kalau kena macam orang yang bukan UUM lah. Maksudnya macam yes. sekarang UUM, Unisham dengan satu lagi. Yes. NGO pun tak apa kalau nak masukkan mana-mana sebab dia punya konsep dia sebenarnya kalau yang cantik kan, host kan, yang cantik ialah quintuple helix. Kan cantik tu quintuple helix tapi kita try buat 3 ataupun 4 helix tu pun tak apa. Tapi helix tu maksudnya ialah bila kita bercakap nama komuniti yang kita maksudkan bukan komuniti dalam kampus. Komuniti ialah komuniti di luar kampus. Kalau dalam kampus tu kita bayangkan sebagai satu entiti UUM. Sebab tu semua webinar atau apa-apa yang melibatkan pelajar dalam kampus kita tak boleh nak guna pakai. Kita tak boleh ambil. Kita kena ambil komuniti di luar. So antara 5 cabang ni yang kita boleh maksudkan ialah organisation luar macam authorities kan, badan-badan authorities. Contoh kalau macam kita yang kita susah nak dapat ni ialah local authorities, contoh macam MBKP kan nama dia kat situ. And then kita guna pakai juga NGO, industri. Lepas tu local community yang terlibat, maksudnya kalau kawasan perumahan dan sebagainya atau yang tadi Tabika Kemas dan sebagainya. Satu lagi itu ialah kita sebagai universiti. Itu yang perfect lah. Yang tu kita panggil quintuple helix. Tapi kalau dapat 4 helix pun okey. Kalau yang dapat 3 engagement pun tak apa. Sebab kita nak ajar untuk bukan setakat 1 or 2 ways sahaja. Lebih kepada in silo. Okey, clear? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Doktor nak tanya sikit berkenaan dengan evidence tadi tu. Tadi ada tunjukkan 7 evidence kan? Adakah mesti 7 evidence tu kita upload ataupun boleh mana-mana daripada 7 evidence tu? 7 evidence. Mesti 7 eh?
Sebab idea dia kalau kita punya evidence dapat elok, bila proses pengumpulan data untuk kita buat reporting kepada Myra, dia akan jadi mudah untuk pihak sekretariat membawa bersama, sebabnya daripada pengalaman Cik Hus, 70 Cik Hus, 70 program yang dihantar, kita kena buang semua, kita dapat 7 je. Cik Hus Ya, 7 betul. yang kesian. Ya. Kan? So 7 tu pun Cik Us pergilah cari balik dekat COIC punya database and then tanya balik program yang berkenaan untuk tarik. I don't think that makes sense kan. So that's why bila kita buat teras ni, kita buat plan strategik, masukkan semua-semua data ialah supaya by the time the proses of reporting kepada mana-mana pihak yang berkeperluan, kita tak perlu kacau lagi school untuk waktu-waktu itulah terkejut, tergempak cari data dan sebagainya. Maksudnya kita memang dah ready. Data kita dah sentiasa in the pipeline. Terima kasih. Okey, kesalam. Saya nak tanya Cik Husaini. Dr. Cik Syarif. Husaini, Ya. berbalik kepada soalan Dr. Zaim tadi tu kan, bila dah buat video dan sebagainya, adakah pre-post survey tu perlu juga disertakan dalam sebagai evidence tu? Perlu Doktor. Sebab pre-post tu adalah pre-post tu kita buat selepas kita bagi taklimat tu, dia jadi untuk transfer knowledge. Jadi kita nak tengok dia punya knowledge dia, dan selepas tu kita pelajar tu dia buat projek video, dan hasil video tu lah kita ajar evidence yang kepada 4 star. Okey, faham. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, salam. Saya Dr. Nazwa daripada Ahmad Saleh. Just nak tanya sikit lagi tentang yang pre-post tadi. Okey, beberapa hari lepas kita ada baru buat satu projek lah dengan komuniti di sekolah. So memang kita ada buat pre and post. Cuma saya nak tanya how extensive kita punya report tu yang kita perlukan untuk pre and post punya survey tu. Sebab projek kami ni, saya di Ahmad Saleh kita tak ada academic staff kan. So projek semua admin staff yang buat. So kita nak tahu jugalah kan, kalau tu saya nak kena intervene lah pula kan nak buat report yang extensive tu. Berdasarkan daripada yang kami dapat Dr. Johari yang selalu buat ni, okey, yang kami nampak untuk assessment daripada Myra, asalkan ada dia punya data tu, asalkan ada before and after, ada orang yang buat dalam bentuk rajah, graf dan sebagainya kan, tu ialah laporan. Cumanya it is good sebab kita tahu konsep program yang bersifat sustainable, kita tak nak buat one off dan kita nak buat replication of the program pada masa-masa hadapan kan. So it's actually coming back to us, what is our big picture in the future? Kan maksud dia, kalau kita punya big picture in the future, kita nak menghasilkan this kind of community ke arah contohlah sebab Awang Saleh kan, kelestarian lebih bersifat innovators, sebabnya research kan, research based. So kita punya reporting tu, it should become a feeder for us to move forward untuk a better program in the future yang dapat relate daripada program-program sebelum ni. Sebab if you ask me, I would rather answer whatever reporting tu is actually for us. Cumanya kalau untuk dilaporkan kepada pihak Myra dan sebagainya, asalkan adalah nampak sedikit analisis macam tu. Okay, alright, tak apa, terima kasih. Alright, sama. Okay, ada lagi? Kalau tadi kita Doktor, yang berita tu pula, berita mesti masuk yang dalam UKK punya news ke, ataupun boleh masuk medium-medium yang lain untuk kita nak share kita punya report? Medium-medium yang lain, cumanya saya sangat tak menggalakkan guna medium Facebook. Sebab yang ni ialah hasil daripada pengalaman kami untuk tarik berita daripada Facebook yang kawan-kawan kita beri. Bila kawan kita beri link, bila kita tarik untuk makluman, contohnya mana-mana keperluan lah, THE, Myra dan THE masa tu ada UI Agrimetric dan sebagainya, bila kita klik, kita tak dapat the exact news. Kita klik, kita akan dapat semula Facebook page pada semasa.
on that particular current time, masa yang kita access. Ini okay, mungkin ada yang tanya-tanya kan, oh tapi kita boleh cari archive dan sebagainya. Okay, tapi that is very that does not give us advantage in a sense of bila kita buat reporting kepada mana-mana yang memerlukan, kita sebenarnya akan berikan link kan, tapi bila assessor ataupun editor contohnya klik pada link, dia tak tanya kita pun kalau dia tak dapat that kind of information. Kan, that's why saya sangat against kepada berita yang dimuat naik melalui Facebook link. Cumanya kalau terpaksa juga, kalau PTJ tak ada website ataupun webmaster very tricky on tak boleh nak capture konsep, nak masukkan kepada setiap website masing-masing, saya boleh cadangkan kalau terpaksa juga nak gunakan Facebook, ada limitation dan sebagainya, saya cadangkan bila dah masukkan kepada Facebook, jadikan dia ke bentuk page kan, simpan page tu dalam bentuk PDF, and then share kepada kami bentuk PDF tu, evidence dalam bentuk PDF Facebook, tapi bukannya link kepada Facebook. Menjawab ke? Okay. Alright, settle. Okay, so soalan lagi boleh? satu je lagi lepas tu kita sambung. Nanti Memang kita buat budak video kalau MNC perlu. sikit. Oh, Nak okay, tanya sila. pasal yang berkaitan dengan income ni kan, sebab ada dua jenis income, cash dengan in-kind. Saya kurang jelas yang in-kind ni, sebab kami dapat banyak macam tajaan masa buat projek community. So macam mana kami nak declare income in-kind ni? Sebab tadi dikatakan kena dapat kelulusan ataupun apa ni, inspection daripada unit integrity Ya, ada dua ada dua cara. Ni pun saya dengan Cik Us baru je alami belalang ni. Cik Us ceritalah, tolong. Okey doktor, untuk in-kind saya dah Yang sembang dua. dengan unit integrity. Jadi dia ada dua borang di situ. Itu lampiran A adalah amount lebih daripada 500 dan lampiran B kurang daripada 500. Jadi untuk lampiran A tu katakanlah in-kind, total in-kind adalah lebih daripada 500, kita kena perlu dapat kelulusan daripada Naib Chancellor. Jadi borang in-kind tu kita kena submit kepada unit integrity. Unit integrity akan bawa dipanjangkan majukan kepada pejabat Naib Chancellor lah. Jadi kalau yang in-kind yang di bawah pada 500 hanya kelulusan just daripada dekan saja. Dan satu lagi kalau saya boleh tambah, ni bergantung sebab kita baru dapat info ni kan Cik Hussein 2 minggu lepas. Kalau ada kawan-kawan juga yang memang dah dapat identify sponsorship daripada luar, especially bila kita nak buat program di luar, bila sebarang program yang di luar, kalau ada ciri-ciri bersifat sponsorship monetary, bukan in kind, paperwork perlu sampai ke pejabat VC. Betul, Cik Hus? Ya, betul. Macam itulah. Okay, so saya cadangkan program tak boleh buat impromptu lah. Kalau setakat 1-2 minggu baru buat paperwork tu, dia mencabar sikit lah sebab nak sampaikan ke office VC kan. So yang tu je lah. Walaupun dia tak ada limit. Selagi kita akan buat paperwork yang menggunakan akaun amanah contohnya, kita memang perlu go through office VC lah. Walaupun kita punya sponsorship tu RM50 dan sebagainya. Macam tu lah minta ambil maklum yang tu sebab kami betul-betul baru dapat info. Kami tanya few people. So that is the thing that we need to kena ingat benda tu. Alright, okay. So setelah yang tu saya boleh terus sikit je lagi questionnaire. Yang ni nanti saya akan sharekan link ni. Saya akan bagikan juga kod-kod ada siapa yang nak revise. Sekejap ada siapa-siapa yang nak revise, kami akan berikan benda alat Okay, kalau siapa-siapa yang nak revise ni, saya ada bagi contoh pre and post questionnaire yang boleh diguna pakai kepada siapa-siapa yang berkenaan. Kalau perlu, boleh guna pakai macam saya kata di awal tadi, boleh simplifykan, boleh
ekstensif kan, nak buang elemen dan sebagainya, tak ada masalah. Bukannya ini ialah kita kata bukannya saya nak kata bukannya untuk standardize atau sebagainya. Questionnaire ni hanyalah untuk permudahkan acaranya, sebab kami pun tak buat lagi validation kepada questionnaire ni, asalkan kita ada saja untuk bagi pemudah cara kepada kawan-kawan yang nak buat program. Macam tu. I think that's it kot. Yang moving forward ni saya nak bagi tahu sikit konsep yang apa yang kami sedang bina sekarang ni ialah yang sekarang ni untuk pertamanya sebenarnya bila kami dapatkan data daripada partisipan, macam yang saya kata tadi, kebanyakan kita asyik terlupa nak dapatkan data kan daripada peserta. So apa yang kami buat dalam bentuk konsep dashboard lah. Kan kita ada database yang senang. So that kita boleh sentiasa keep kita punya participant, and then kalau kita nak dapatkan balik info dari mereka pun tak payah pening kepala. Kan? So saya cadangkan kepada kawan-kawan di school, kalau boleh dibina dashboard seperti ini contohnya. Jadi untuk semua community engagement daripada mana-mana jawatankuasa di school, gunakan benda yang sama so that you can monitor this kind of whatever you do daripada tahun ke tahun tu senang sikit. And then buatlah sikit yang macam ni, tinggal laku penilaian kepada program, kami buat je straight away di sini. Okay. Cumanya in the future, yang ni kita adalah sebab ini baru data first time kita buat tahun lepas. So tahun lepas pun kita dah boleh capture dalam 700 participant kan. So I think that will be a good way moving forward. Cumanya untuk apa yang kita akan cuba tambah baik untuk this kind of database, kita akan cuba tambah baik daripada segi pelaporan. Kita sekalikan pre-questionnaire dengan post-questionnaire sekali, maknanya partisipan yang sama jawab dua kind of questionnaire ni, and then data kita punya dashboard ni akan terus capture perubahan sebelum dan selepas pada masa yang sama. So yang tu kita tak buat lagi. Buat masa ni kami just guna pakai ni. Kalau dah buat, nanti kami akan maklumkan kalau boleh diguna pakai ataupun ada school yang berminat untuk cuba think on this side pun, I think would be okay for you guys. So that senang sikit bahagian pelaporan tu dapat lebih disimplified. Okay. Satu lagi yang saya nak highlight ialah tentang yang ni masa perjumpaan kami dengan BPK yang lepas, kami ambil maklum yang kita telah berjaya untuk some sort of like pujuk lah, pujuk bahagian sekretariat pelan strategik semua untuk school yang ada perbezaan dua ni. Untuk dua school contohnya, saya bagi COIC dengan SECMA. Kalau kita share buat co-organized event, alright, dua-dua akan dapat kredit kepada reporting. So maksudnya ialah tak payah buat kerja in silo, tak payah rebut-rebut kalau PTJ A dah report, PTJ B tak boleh report. And then tak payah, maknanya kita buat perkara yang macam ni, dua school work together and then try to make a very consistent and also sustainable program that you can monitor for a long time, for example, and then dua-dua akan dapat credit for the reporting. So that would be easier for you guys. Kurangkan your resources, improvisekan on your kita kata impact dengan kita punya stakeholders, sebab semua school dah ada dia punya engagement kan dengan industri dan sebagainya. So mergekan all the industry ni semua sebab kita nak cuba galakkan kita, sebab kita tahu bila kita work in silo banyak benda yang tak jadi. So and then kalau kita work tak in silo pula, kita work together, dia akan ada isu daripada segi who will get the credit, who would want to become the first, who would want to become the second, kan? So untuk yang kali ni kita dah lepaskan isu ni, so semua akan dapat kredit yang sama, semua dapat buat pelaporan. Kami sebagai sekretariat akan dapat capture semua-semua tu, school akan dapat the numbers yang sama. Dengan apa yang dilaporkan, kita tak buang, insyaAllah. Yang tu saya dah dapat clearance. Okey, saya rasa yang tu kita jangan guna lagi. Dah dapat. Kita dah dapat clearance. Betul, tetapi betul dapat daripada BPK. Saya tak tahu sebab tak keluar lagi dia punya rasmi, cara rasmi tu saya tak dapat lagi.
Tetapi saya punya pandangan, saya pun tak, BPK pun tak main bincang dengan saya. Untuk pelaburan Merah dia akan sangkut. Sebab Merah dia nak satu projek, dia tak ada kerjasama. Tak apa, tahu sebab Ya. yang tu Hus, Myra tu ialah bahagian sekretariat. Kita akan memang buat pelaporan satu sahaja. Ya. Ya, tak apa. Tetapi Yang tu sebab kita tengok sebab Myra kalau Myra dia punya projek dia nak 60. Kalau kata semua buat kerjasama dan semua ada count, jadi contoh 60 projek setiap PTJ buat kerjasama. Jadi 15 saja, lebih kurang 15 ke 20 projek saja. Sorry, lebih kurang lah. Lebih 30 projek saja. Jadi masih lagi, saya tak tahulah kalau kata tu. tak apa Hus, kita yang tu kita punya sekretariat. Cumanya sehingga yang daripada bulan lepas tu saya dah dapat clearance yang tu. Sebab yang tu I think for the time being ni kita try lah minta untuk kawan-kawan kita buat kerjasama tu. Sebab kalau tak daripada tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya kita memang ada isu 7 kita tak dapat pun 60. So it will be better kalau kita buat penambahan sikit dengan kerjasama ni kot daripada 7 tahun lepas kita dapat tambah 30 contohnya. Dah banyak tu. Tu a very significant improvement. Kan? So it will be better. Tak apa. Yang tu nanti Maksimum kita 2 ni lah kemudian. Dr. Masnita. Maksimum 2 collaboration dalam universiti ni. Yang tu kena pandai-pandai. Yang tu kita tak pernah ada maksimum Ada, ataupun okey, tak apa-apa. ada. Okey. Dia tak sebenarnya school dengan school kan, kita boleh PTJ dengan Tak. school pun tak ada masalah kan. Tak Okey, ada, tak okey. ada. Alright. Okay. Okay, ada lagi tak? By the way, satu lagi, kalaulah ada keperluan untuk kita buat bengkel-bengkel selanjutnya, tolong bagi tahu kami. Sebabnya kadang-kadang bila kita panggil bengkel yang kerap, kita tahu semua kita memang tengah stuck dengan banyak kerja. So, I would rather kita buat bengkel yang straightforward, 1 jam macam tu. Dan kalau ada keperluan. So, for the time being ni, kami buat macam ni so that kalau ada isu, kita senang troubleshoot. Tapi kalau ada keperluan untuk macam mana nak buat bengkel apa yang diperlukan selepas ni untuk meet the KPI, especially untuk teras 3 ni, bagi tahulah so that kita boleh arrange. Saya rasa kalau setakat 1 jam, saya dengan Cik Us insyaAllah kita boleh lakut kan. Cari-cari juga masa sejam, insyaAllah okey. Assalamualaikum Dr. Mas. Yep. Nak minta tolong nak view soalan tadi boleh yang questionnaire tu? Dekat chat, siapa tu? Ani dah share. Untuk dua-dua pre and post ya? Yes. Okey, satu lagi Dr. Mas nak tanya. Adakah program community ni kita kena buat di Kedah sahaja sebab dia ada definisi dia tu, OD dia tu dia ada Kedah Makmur tu. Kedah Maju. Tak ada. Community boleh di mana-mana. Yang Walaupun Kedah dia Maju ada tu, Kedah Maju tu Dia kena yang Kedah Maju tu. yang tu CUIC punya OD. Yang tu ada tak dalam Di Yang Kedah Maju tu? Ya. Ada kan? Ada? Dalam yang ni teras 3 ni, environment Ya. sustainability ni ada. Hus perlu ke? Okey, yang tu Tak payah kot. Kita kalau buat yang, je. yang Kedah Maju tu mana kata apa projek yang kita buat, kita mesti letai dengan yang Kedah Maju tu. Dia tak semestinya di Kedah lah kan? Ya, dia tak semestinya di Kedah. Yes, betul doktor. Kalau macam tu tak apa. Ya, sebab ada PTJ yang school buat di luar. Tapi saya cuba faham balik OD, dia tak kata walaupun agenda Kedah Maju tetapi tak semestinya buat di Kedah di negeri Kedah. Macam di Maksudnya kita boleh bawa balik apa yang kita buat di negara itu untuk kemajuan negeri Kedah. Betul doktor. Kan? Ya. Macam contoh UMKI buat di KL takkan ada projek balik ke Kedah baru boleh di Itulah Kedah yang kan. confuse sikit tengok kat OD tu sebab dia ada Kedah Maju tu. Risau juga saya buat tempat lain tak count pula. Ya betul, setuju doktor. Okey, terima kasih. Alright. Ini memang dah share dah dekat chat. Okey. Boleh semua? Dr. Mas. Yes. Yazid daripada IBS. Katalah kita ada satu sponsorship daripada mana-mana pihak luar dan kita register sebagai this is community project tapi kita register sebagai research grant. Okey, soalan saya, adakah kena declare integrity itu satu? And then cara terbaik kalau kita nak ada elemen community dan juga research dalam satu masa.
Faham. Said, Hus, ada jawapan tak? Kalau tak ada, kita kena tanya Idayu nanti. Nanti kita Okey, dengar. yang untuk untuk income report berkaitan dengan income, borang income tu, yang tu mungkin rujuk kepada RMCT, tak pasal tolong rujuk. Tetapi untuk yang soalan kedua tu, projek kalau ikut Maira memanglah projek grant komiti, grant apa-apa grant yang boleh sampai komiti memang yang the best lah. Yang tu yang Cuma, sepatutnya yang kita buat, tetapi setakatlah kita tak ada grant lagi lah kan, yang sebab kalau kita tengok USM tu memang dah ada grant komuniti. Setakatlah kita tak ada kan, sebab tu kita buat projek dulu, kita just buat projek. Tapi kalau ikut yang hasrat KPT, apa-apa grant yang kita buat kalau boleh dipanjangkan sampai ke komuniti. Sebab tu ya dia jadi 5 star. Betul. Okey. Soalan tu nanti kami tanya. Kod ada cara kan untuk pemudahkan macam mana nak buat pelaporan tu kan. Sebab idea dia, konsep Maira ialah dia nak kata konsep semua benda yang berlaku di universiti dan di komuniti perlu di-base kepada research. Macam itulah dia punya roh dia. So maksudnya research kita bukan stagnan, habis tutup laporan teknikal, that's it. Tak, macam itulah. Even kalau ya. Dr. Mas dengan Dr. Hussaini nak tanya berkenaan dengan apa saya nak tanya. Kebetulan esok kami memang nak pergi Melaka, Dr. Mas, untuk program komuniti. Lepas tu questionnaire tu kami dah buat sendiri. Boleh guna yang sendiri ke perlu guna yang ni? Tak payah. Pakai yang sendiri. Yang saya bagi ni tu, yang saya kata saya bagi tadi bukan untuk standardization or whatever, tak. Tapi atas capacity untuk membantu kawan-kawan yang stuck bahagian pre and post questionnaire. Sebab nanti kalau tak macam nak start off ada, sebab kadang-kadang ada orang yang bukan statistician base ataupun ramai PTJ katakan daripada SAC dan sebagainya. Dia akan macam awak Saleh pun walaupun research base tapi kebanyakannya katakan administration yang akan buat kerja banyak. So kita bantulah apa-apa yang boleh. Okay. Dan untuk pusat alumni, program biasanya akan capture 2 KPI lah, Dr. Mas. Satu yang teras 3 ni, komiti. Satu lagi alumni, kami ada satu lagi yang teras 6. Ya. So bila kami buat tu dia akan capture, boleh masuk 2. Boleh. Baik. Terima kasih. Alright. Sama. Okay, tak ada apa-apa Alright. So last, kalau tak ada apa-apa dah 3:30. Kalau boleh kita nak semua orang bye-bye on time hari ni. Okay, so last sekali saya ada share sekejap. Saya ada banyaknya. Okey, saya ada share yang ada nama saya tu dekat chat, form untuk bagi feedback kepada program hari ni. Dekat form tu ada bahagian bawah program yang bersesuaian untuk kami masuk, kami buat seterusnya. So kawan-kawan boleh bagilah, sebab kadang-kadang kami sebagai sekretariat kita tak perasan apa struggle ataupun kita tak nampak gap yang berlaku di school ataupun di PTJ. So kalau kita dapat capture that gap tu, apa-apa yang kita boleh bantu mengikut kemampuan kami, kita boleh cubalah jadikan dalam satu platform yang macam ni. Okay, kenapa kita buat platform yang macam ni? Supaya semua orang datang discuss sekali. So soalan-soalan yang kita troubleshoot tu dapat juga diperolehi daripada kawan-kawan yang lain. So kalau kita pergi kepada satu school dan sebagainya satu-satu, dia akan jadi dia punya sharing of information tu tak berapa sesuai. Kan dia macam still in silo. Kita kalau boleh nak orang-orang yang buat reporting dan sebagainya ni, orang-orang yang share sesama kita. Macam itulah idea dia. So kita tak buat kerja penat. Dengan kita buat kerja tu macam the sharing of information tu is more, kita kata flexible and also quite efficient and effective. Okay, so ada apa-apa tak sebelum kita habiskan set? Thank you. Okay. Okay, sorry last Dr. Mas. Okay. Tanya ada template laporan ataupun borang yang perlu diisi tak? Bila kita nak buat laporan hantar kat SEDMA tu, dia ada satu yang standardized kah? Buat masa ni tak ada, tapi boleh guna pakai yang Cik Hus selalu bagi. Hus nanti, sebab Cik Hus saya perasan ada banyak kali dia hantar pada email. Yang macam QIC punya tu kah?
Boleh. CYC boleh, tak apa. Sebab untuk segmen kita tak ada keperluan yang template, standardized atau sebagainya. Kita terima je asalkan ada laporan then that's fine. So gunakan macam saya kata, laporan yang dihantar ke CYC, hantar saja ke kami. Sebab contoh macam saya kata tu, ada few dari CYC saya tarik je untuk ke teras 3, dimension 3. Okay, thank you. Alright, welcome. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Ni last Last okay. Tak, kami Alright. saya Hisar daripada Oya. Kami bulan depan akan menawarkan atau akan buat saringan tawaran untuk geran komuniti dalaman kami. Nak jemput wakil BCIC boleh tak supaya kami boleh pastikan projek-projek yang kami biaya capai semua KPI. Boleh, insyaAllah Encik Us boleh, kita boleh, mana-mana wakil pun boleh, tak ada masalah. Saya akan majukan jemputan nanti bila kami buat siri saya makan. Boleh, cuma bagi tahu awal lah ya dari Oya sebab kami ni memang agak ni lah CYC lagi macam very pack kan Encik Us kalau bagi awal insyaAllah kita boleh try coordinate. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, alright. Okay, so harap-harapnya kita dapat apa-apa yang kita perlu dapat pada hari ini dan harap-harapnya kawan-kawan pun dapat harap-harapnya dapat dipermudah carakan urusan kawan-kawan semua dan harap-harapnya kita boleh dapat map lah kita punya PI dan KPI untuk tahun ni. Kalau ada isu teruslah tanya ataupun call dan sebagainya jangan bagi macam kosong sangat PI. Buat reporting or whatever dan kalau boleh cuba meet PI tu secepat yang mungkin lah so that by kuarter 3 ni katakan by kita tak rushing untuk kuarter keempat nanti. Alright, dia akan tutup yang untuk penarikan data ni kita sebenarnya bagi masa panjang tapi sebab ada hal di sebelah sini so kita terpaksa kurangkan masa kita bagi sampai hari ini sebenarnya. Tapi at the same time you guys boleh terus sentiasa masukkan je provide je data sebab kita akan still tarik data sampailah saya rasa 30 kot hari bulan. Baru kita akan tengok the final version. Alright. Okay, so teruskan menghantar data. Kalau ada problem just let us know. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita saya tak buka my list. Kita tutup kita punya bengkel ni dan boleh bagi tahu kami apa-apa keperluan untuk bengkel akan datang untuk membantu yang lain. Jangan lupa ya isi borang form Google form dekat atas tu. Saya buat sekali lagi dan saya tinggalkan gambar. Saya tinggalkan sekejap. And then kalau boleh tolong buka video sekejap saja-saja ambil gambar untuk tunjuk program ni berlangsung. And at the same time last kali nanti pihak kami akan letakkan lagi kita punya attendance tadi kalau siapa-siapa yang tak buat attendance tadi dalam masa 5 minit macam tu. Alright. Okay, ada lagi yang boleh ambil gambar? Kita bagi dalam 1 minit lagi. Baru nampak muka semua. Lepas ni kita boleh balik lah kan. Okay, sekejap. Boleh ambil gambar? Okay, kita buat 3, 2, 1. Semua senyum. Okay. Alhamdulillah. Alright. So, terima kasih semua. Siapa-siapa yang tak ambil attendance lagi, boleh tunggu sebentar. Nanti kita akan masuk ke attendance seterusnya. Okay. Jumpa lagi next time. Thank you, Dr. Mas. Thank you, Cik Shani. Terima kasih, Dr. Mas. Welcome.